What happen during neutralization reaction? Siapa boleh bagi tahu? Neutralization apa konsep dia? Apa react dengan apa? Kali react dengan asid. Kali react dengan acid hasilkan apa? Tak apa, orang lain tolong. Ataupun tulis tak apa? Water and salt. Alkali react dengan acid ataupun base react dengan acid. Hasilkan water salah satu dia. Satu lagi? Salt. Ataupun garam. Yang tu konsep yang awak kena tahu nah. So, jadi nombor satu salt form, garam terbentuk betul. Hydrogen is form. Taklah, nah water yang form. Hydrogen is form ni adalah untuk metal, reactive metal. Contohnya Mg. Reactive metal react dengan acid. Mg react dengan contohnya acid air. Akan hasilkan salt dengan gas hidrogen. Sini gas hidrogen. Kalau konsep yang ni baru gas hidrogen terhasil. Cuba kita completekan yang cikgu bagi contoh ni. Kalau dalam magnesium react dengan HCl, hasil apa salt dia? Gas dia tentu dah hidrogen. Salt dia apa? Magnesium chloride. Yes. Dan formula dia kena cek dulu Mg2+, Cl negatif. So MgCl. Cl2. Lepas tu barulah awak balancekan dia. So konsep dia macam tu. Reactive metal react dengan acid hasilkan salt and hydrogen gas. Kalau alkali react dengan acid, salt dengan water. Yang ni memang tak berubah nah. Okey dah, jadi dua salah. Heat is released. Haba dibebaskan. Betul. Ini adalah betul, exothermic lah. Exothermic, kebanyakan yang kita belajar exothermic lah. So carbon dioxide is released, salah. Carbonate. Untuk carbon dioxide release ni jenis apa yang kena react dengan acid? Ya, jenis carbonate metal. Metal carbonate. Carbonate metal. Okay, tambah asid akan hasilkan salt dengan karbon dioksida dengan air. Cikgu air dah kan? Okey. So jawapan dia adalah 1 dan 3B. Kalau cikgu salah abang lah, cikgu pun pakai buat je. Kan pada skema boleh cek dah kan? Cikgu tengok sini. Jawapan dia betul kan B? Nombor 6, B. Ya, dah. Okey, semua okey? Okey, kalau okey tulis kat chat okey. Soalan seterusnya. Tulis soalan seterusnya. Which of the element that is isotope that can determine the age of artifact? The age of artifact ni samalah dengan determine fosil lah, determine age of fossil. So jawapannya? Sodium. Sodium. Carbon. Sodium 24. Yang kita yang baru ni keluar trial list tu, paper 2 kan. Sodium 24 untuk to detect apa? Leaking of? Leakage of apa? Untuk bocoran apa? Untuk detect. Cikgu nak tulis detect pun. Detect. To detect underground leakage. Tulislah. Pipe underground leakage ke? Okay, kebocoran dekat bawah tanah. Untuk detect saja pula. Okay, itu sodium. Kalau karbon 14. To estimate the age of fossil. Samalah artifak ke? The age of fossil. Untuk menentukan dia umur lah, age. Usia fosil. Dalam bahasa Melayu. Okay, dah. What is the function of anhydrous calcium chloride when it used to determine the empirical formula of copper to oxide? Okay, empirical formula. Ingat tadi satu guna crucible, letak magnesium, panaskan, guna triangle clay. Macam mana nak lukis ni? Awak pun saya betul lukis. Ini adalah salah satu kaedah, tapi kaedah ni dia guna magnesium dia dengan oksigen hasil MgO. Ini satu kaedah. Untuk copper to oxide, sebab dalam bahasa Melayu siri keaktifan logam, okay, apa dia?
Metal reactivity. Dah, series. Metal reactive series. Entah. Okay. Dalam siri kereaktifan logam, logam ni dia ada yang reaktif dan tak reaktif. Okay, jadi actually first method adalah kita guna hidrogen. Kita flow dalam tube pembakaran. Kita letak metal tu, contoh copper oxide. Kita flowkan hidrogen. Okay, ni hidrogen. So hidrogen dia react dengan CuO akan berlaku proses dalam sebenarnya penurunan ataupun reduction. Hidrogen tu akan ambil oksigen dia jadi air. So copper oxide tadi dia akan jadi copper. Jadi kita bolehlah ambil mass copper ni sebab tadi copper dengan oksigen, sekarang ada copper saja. Sebab lah ni cerita tentang empirical formula. Untuk cari empirical formula kita ada, okay, ni kaedah kedua lah. Ni kaedah pertama. Ikutlah kaedah pertama, kedua kaedah A. Ini kaedah B. Ada dua kaedah. Kaedah A ni tak boleh guna kaedah B sebab apa? Sebab magnesium is more reactive than hydrogen. So kalau kita letak magnesium oxide kat sini, hydrogen tu tak boleh nak dalam bahasa Melayu menurunkan magnesium ataupun dalam bahasa Inggeris cannot reduce the magnesium. Okay, dia ada proses redox ni kat sini. Okay, so ada metal yang sesuai guna kaedah B, ada metal yang sesuai guna kaedah A. Contoh kaedah A, magnesium, zinc. Kaedah B, copper, plumber. Tapi kaedah B ni kita sebut copper oxide, plumber oxide macam tu. Okay, jadi kita nanti bila nak cari empirical formula, cari ruang kosong, kita akan cari mass kan. Kotak je kita ingat balik, kotak untuk cari empirical formula. First ni unsur ataupun elemen. Okay, jadi contoh kalau untuk kaedah ni Cu dengan O. So, first kita cari mass. Jadi kita, contohnya kalau nak cari mass Cu ni sebelum pembakaran dia CuO, selepas pembakaran dia Cu. So kita kena fikir lah, nak cari Cu yang sebelum pembakaran, tolak yang, macam mana nak dapat Cu? Sebelum pembakaran, kalau tolak dengan selepas pembakaran dapat oksigen kan? Sebab CuO tolak dengan Cu, tiga, dapat oksigen aja kan? Kalau nak cari Cu macam mana? CuO ni, Cu ni tolak dengan apa? Tak cikgu pun confuse tadi. Lepas pembakaran dia ada Cu saja. Maksudnya kita dapat cari mass oksigen. Sebelum pembakaran kita ada mass oksigen, ada copper. Macam mana? Aduh, cikgu pun confuse lah ni. Macam mana nak cari mass cuprum? Mass cuprum, cikgu rasa mass cuprum ambil mass Cu ni, tolak tabung berat tabung bakaran tu. Tengok cek balik tau macam mana nak cari mass dia tu. Contoh magnesium, sebelum pembakaran dia berat magnesium sahaja. Selepas pembakaran dia jadi lebih berat sebab dia ada MgO. So untuk cari magnesium, berat selepas pembakaran tolak berat sebelum. Dapatlah berat oksigen. Berat magnesium pula kita tolak berat crucible. Macam tu. Boleh faham ke? Ke confused? Confused sikit. Confused sikit. Dia maksud sebab cikgu, kita tak hafal, kita faham macam kita nak ambil berat magnesium. Kan kita masa buat eksperimen ni, kita akan timbang crucible sahaja kan? Mula-mula, betul tak? Pernah buat tak eksperimen ni? Ingat ke tak eksperimen ni? Aku lupa dah. Lupa dah Kalau lupa cikgu tunjuk gambar. Cikgu tunjuk gambar sat. Ni. Kalau cikgu lukis tu tak elok. Sebab cikgu tunjuk gambar. Mana? Okey, ni dua gambar tu. Ni gambar yang kita buat dekat sekolah.
Ni eksperimen yang kita buat kat sekolah. Ingat lagi tak? Oh ya. Ingat. Mula-mula kita timbang crucible saja kan. Kita ada berat crucible yang tak ada magnesium. Lepas tu kita timbang crucible dengan magnesium. Maksudnya, kita ambil berat crucible dengan magnesium, tolak crucible, dapatlah berat magnesium. Faham tak? Faham. Untuk dapat berat oksigen pula, berat selepas kita bakar dia, sebab lepas kita bakar dia dah jadi magnesium oxide, MgO. Kita tolaklah dengan berat yang masa kita letak magnesium dalam crucible tu. So dapatlah berat oksigen. Okey. Okey. Itu untuk eksperimen ni. Eksperimen ni kena fikir juga lah. Macam ni, yang ni ada eksperimen yang kupu oxide tu. Yang ni kena fikir problem. Kena fikir problem. Maksudnya sebelum tu dia berat, lepas tu dia ringan. Nah? Sebab dia tak ada oksigen. So yang berat tu tolak yang ringan tu dapatlah berat oksigen. Sebelum makaran dengan selepas makaran, daripada sebelum tu tolak yang selepas makaran. Faham tak? Macam cikgu dah cakap ni. Faham. Faham. Jadi kita bukannya hafal macam nak cari berat ni kena faham macam mana keadaan dia. Sebelum ni dia ada apa? Elemen lah. Okey dah. Cikgu pun tak apa, dia kena fikir masa buat exam tu. Okey, jadi ini adalah panggil apa? Setup apparatus untuk eksperimen tadi. Anhydrous calcium chloride letak kat sini. Hidrogen dia akan lalu daripada ni gambar kan. So iPhone kalau gambar kena tekan buat edit ke? Markup. Okey, ni lah gambar tadi. So hidrogen gas akan lalu sini. Sebelum lalu sini dia akan lalu anhydrous ni. Untuk hasilkan hidrogen gas kita ambil satu reactive method, react dengan asid, terhasillah hidrogen gas. So ada pun selalu tanya suggest dua chemical untuk hasilkan hidrogen gas. So awak boleh suggest lah selain zinc, awak boleh suggest magnesium ke, aluminium ke, satu asid dia mungkin sulfuric ke, asid hidroklorik, asid nitrik, mana-mana lah. Okay, yang lemanya asid hidroklorik dengan zinc. Dia suka tanya juga suggest chemical untuk kita hasilkan hidrogen. And then dia suka juga tanya write down the chemical equation. Jadi berlatihlah tulis chemical equation untuk ni untuk hasilkan hidrogen. Okey nak cikgu ada pembetulan sedikit. Tadi cikgu sebut asid nitrit tapi cikgu tulis H2NO3. Maaf, cikgu tersilap. Sebenarnya asid nitrit HNO3 sebab ion hidrogen H plus NO3 negatif 1. Jadi kalau kita dapat silang, kita dapat formula asid nitrit HNO3. Sorry. So boleh patah-patah balik? Apa function hidrogen tu? Cikgu buka soalan balik. Mana ada soalannya? Apakah function kita guna anhydrous calcium chloride tadi? Jawapan dia to dry hydrogen gas. Hydrogen gas tu kena kering. Kalau tidak mungkin berlaku letupan. Boleh? Tu precaution step lah. Kita must flow the hydrogen gas for about beberapa minit. Macam tu. Are you okay semua? Okay. Boleh move on? Okay, balik buat nota lagi bab empirical formula, kena faham betul-betul dua kaedah tu macam mana kira empirical formula. Kalau kotak tak habis lagi, lepas maths kita cari apa? Respon? Lepas maths kita nak cari apa? Step-step dia. Cari apa kat sini? Lupa dah lah. Lepas maths kita cari number of contoh kata maths dia 64. Bahagi 64 ni, bahagilah dengan dia punya relative atomic mass. Dia akan bagi Cooper apa dia, 64 silap cikgu. Macam oksigen katakan awak dapat mass dia 16 gram. Contoh lah yang ni contoh. Okey, jadi 16 gram ni akan bagi relative atomic mass untuk oksigen iaitu 16. Dapatlah satu contoh. And then yang last sekali kita cari simplest ratio. Katakan 1.5. Jadi 1.5 bahagi 1 bahagi 1. Yang ni dapat 1, yang ni dapat berapa? Macam tu. Okay, contoh.
Tapi selalunya simple ratio kalau 1.5 ni kita darab dengan 2. Ini darab 2. So kita dapat 3, 2 macam tu. Sebab dia cantik, 1.5 ni darab 2 je, dari 3 ni sebuah 2. Buatlah latihan banyak-banyak lah. Yang 3 darab 2 ni selalunya aluminium oxide. Dia kalau bagi aluminium dengan oxide. Aluminium 3, 2 macam tu formula dia. 2, 3. Confuse gampang. Kena banyak buat latihan lagi supaya jumpa tak mereka formula mana yang masuk kan. Okay dah. Boleh move on? Boleh ke? Boleh. Okay, soalan dia tanya, dia bagi structure of a substance. Okay, yang ni sabun ke deterjen? Sabun ke deterjen? Boleh respon? Kat sini ada S. Deterjen. Kalau S tu sabun ke deterjen? Soap. Sabun. 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 Semua yakin sabun. Kan, deterjen. Kalau ada sulfur, kalau ada S, deterjen tak ada jawapan. Nombor 9 jawapan dia B lah. Kalau sabun dia lebih ringkas, dia tak ada S ni, dia macam mana? Sebab cikgu nak check. Mana buku cikgu? Sebab cikgu ingat kalau ada structure S tu, dia untuk deterjen. Awak ada buku juga kan ke depan awak? Tak ada. Cari balik bab form 4 manufacture, bukan form 4, form 5 kan lah. Form 5, cikgu kita lukis sabun punya ni, apa beza sabun dengan deterjen. Chemical for consumer, sana. Chemical for consumer, sabun. Mana lukis sabun? Ada nama sabun. Ni dia. Sabun. Ni sabun ke deterjen? Tapi cikgu rasa deterjen. Betul? Okey, cikgu ambil apa? Dia dah bahasa Melayu, saya Inggeris, cikgu ambil bahasa Inggeris sana. Okey, sebenarnya nak ambil yang mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak formula sabun deterjen? Ini nota ni. Tekan edit, tekan markup, zoom. Okey, ke bawah ni deterjen. Deterjen beza dia punya structure tu ada S sikit. Yang belakang ni yang dia lukis tu lah, yang panjang ni tengok sebelah ni. Lukis rantai karbon macam ni, dia buat macam ni je. Kalau sabun, dia tak ada S tu. Dia macam ni. Deterjen macam ni, ujung dia. Boleh? Anak-anak, boleh? Boleh tak nampak beza sabun dengan deterjen? Nampak. Nampak kan? Boleh. Okay, so kena ingat lah. Kalau nak detect deterjen, macam mana kalau ada S tu ada, sebab deterjen dia guna sulfonic acid. S tu datang sulfonic acid. Sebab tu dia ada structure S, ada elemen S. Sabun tak ada. Sabun tak ada yang sulfonic acid tu. Boleh? Jadi kita buka balik soalan kita. So untuk deterjen, dia O, C double bond O. Cikgu tak tahu lah depan ni O ada tak ada kot. Negatif Na. Ni sabun. Nah. Ni deterjen. Cikgu Blur. Okey, Sat. Blur sangat Okey, Sat. Dia take time kot. Nampak dah? Tak lagi. Okey. Sama juga. Tadi yang mak tadi tu, nota tadi nampak? Nampak? Okey dah. Okey dah. Dia take time sikit lah. Dia macam dia nak reload tu kan. Okey. Okey nah. So, ingat deterjen ada structure sulfur ni. Sebab dia guna sulfonic acid. Kalau karbon, tak silap cikgu tadi, macam ni. Macam ni. Macam ni. Dia O negatif Na. Boleh? Kita move on lah. Okay. So, soalan ni dia bagi P dengan Q and then dia kata which statement is correct about both element react.
Dia nak tahu dua-dua ni kalau reaction dia menghasilkan apa ni. Ionic compound ke, covalent compound ke, apa formula dia. Okay, kita nak tahu dia punya tu, kita tengok ni bawah ni adalah proton number. Nombor proton yang kecil kat bawah ni nombor proton. Kalau yang besar tu nombor nukleon. Cikgu tulis nukleon dengan proton je lah ha. Nukleon number, proton number. Boleh? Are you okay? Cikgu, okay. Boleh lagi kah? Okey. Boleh, Dah kan? boleh. Okey. Di sini. Okay, jadi daripada proton number kita boleh tulis dia punya, apa siapa boleh tahu? Dia punya apa? Electron arrangement. Yes. Arrangement. So P 2.8.1. Q ni P 2.6. 2.6. Jadi kita tahu P ni adalah metal. P ni dia akan jadi charge positive 1. Takat tu okey, ada soalan? Tak. Faham. Q pula akan jadi charge apa? Negatif. Berapa negatif dia? 2. Wah. Kalau siapa yang nak tanya, cikgu saya tak faham tadi P positif atau Q dan negatif, saya boleh yang P nanti cikgu explain. Cikgu video pendek explain ha. Okey. Kalian tanyalah. Saya rasa semua dah kebanyakan anak murid cikgu dah tahu yang ni. Tapi boleh tanyalah macam yang cikgu nak juga ada anak murid baru ni, Danish, Lim kan. Tak tahu pasal apa macam mana, mereka tahu kan. Tanya Ana. Okay, so of course lah ionic compound form. Sebab dia metal and kalau dia form, apa dia formula dia? P2O. Q. P2Q. P2Q. Dua ni, dia kena darat dengan dua baru dia jadi macam dua positif, dua negatif. Kita. Okay dah. And then kalau ionic dia adalah soluble in water. Ingat garam. NaCl adalah ionic. Garam larut dalam air. Okay, senang. Jadi yang ni salah, yang ni salah. Ini salah. Move on. Boleh? Boleh. Boleh.